Okey, kita jumpa sekali lagi dalam YouTube Saka Saham ni. Abang Saka nak cakap lagi ni, baju masih lagi baju yang sama. Jangan komen banyak sebab ini kita buat secara rally. Abang sekali buat tiga video ni kan, malas nak tukar-tukar baju bang. Okey. Counter yang kedua yang abang nak share lah masih lagi counter yang di bawah harga RM1. Counter K1. Hari tu kita ada bagi K1 dalam kita punya direction abang rasa last 2 week ke last week apa tak ingat. K1, Alhamdulillah K1 sampai pada direction yang kita nak. Okay, sekarang ni tadi kita buat connect dan sekarang ni kita buat K1, K, connect K. Macam ada saudara mara dia kat sini kan. Tak apa, itu lantak dia. Yang penting kita nak tengok apa K1 akan terjadi untuk next week. Okay, K1 kita nak tengok K1. Haus bang, cakap yang banyak ni haus. Okay, K1 high price dia itu hari 59 sen. 59 sen tu apa ni? Lebih kurang 59 sen Kalau direction kita itu hari abang tak berapa ingat, tapi kita ada bagi, you boleh check balik video kita yang lama pasal K1. Tapi yang penting kita nak tengok sekarang ni apa pula sekarang ni. Dia daripada 59 sen dan dia drop sampai lebih kurang 59 sen dan dia drop sampai 39 sen. Banyak ni bang. 59 dan dia drop sampai 39 sen. K1 ini menanah telinga ni, siapa pegang kad 60 sen ni. 59 sen ni drop sampai 39. Okey, tak apa, itu dah benda dah berlaku, kita tak boleh nak reverse dia balik. Walaupun benda ni dah mungkin pahit lah pada yang pegang masa dia tengah momentum tu. Lepas tu kita ada selling pressure yang berlaku pada indeks kita dan dia drop sampai ke 39 sen. Siapa yang beli kat 39 sen tu heaven lah kan, kita kat heaven lah. Sekarang 52 sen bro, you beli 39 sen dan harga dah jadi 52 sen. Tak shock harga. So pada yang beli 39 sen tu, you all masih untung sebenarnya. K1 ni tak ada sell signal lagi. Start daripada 39 sen dia tak ada sell signal. Pada yang beli 60 sen tu, kalau kita tengok dia punya direction di mana sebenarnya you punya sell signal adalah pertama ketika dia break 53 you dah ada satu sell signal kat situ. 50 sen satu lagi sell signal dan confirm you kena jual ketika dia berada pada paras break 48 sen ke bawah. Itu adalah pada yang beli 60 sen tadi, itu adalah you punya cut loss area. Ini yang pentingnya, kita nak tahu bila you nak hold sesuatu counter, you kena faham kat mana yang you perlu hold terus. You terus hold, kat mana yang perlu you cut loss. Tadi abang bagi sebenarnya di mana area-area yang sepatutnya kena cut loss, confirm cut loss ketika berada di 48 sen. You just imagine you beli 59 sen, you tak jual 48 sen dan dia drop sampai ke 39 sen. Betapa banyak you punya rugi. Kalau you dah cut loss dekat 48 sen, you dah tahu you kena break 48 sen, you cut loss area situ, maybe kat 39 sen, kalau you ada ilmu dia, dan you akan buy balik. Dan you dah cover you punya loss sebab harga sekarang dah jadi 52 sen. Benda-benda macam ni, kalau kita tak tahu, lagi sekali lah abang cakap, please lah pergi belajar teknikal analisa. Tak kira lah nak belajar dengan abang ke, nak belajar dengan abang Saka ke, nak belajar dengan abang Jerangkung ke, abang kakak Pontianak ke, pergi belajar. Yang penting kita dapatkan ilmu tu. Pergi belajar. Sebab kalau you masih tak nak belajar, masih degil, masih ego, tak nak belajar dengan menggunakan teknikal analisa ni, tak jauh bang kita punya pergerakan, you dalam saham ni kemungkinan you takkan lama. Sebab you ada 3 kontainer duit pun, duit you boleh habis. Yang penting dalam saham, kita kena protect capital kita. Protect capital yang you ada.
Dan untuk protect capital tu, you kena ada ilmu, terutamanya kena ada ilmu technical analisa. Chart you kena tahu baca. Tak kira abang tak kira sama ada you nak belajar kat siapa, terpulang pada you nak belajar kat siapa, nak belajar dekat kita. Alhamdulillah hari ni kita punya kelas online, alhamdulillah lebih kurang semua tadi lebih kurang ada 39 orang termasuk Richard. Kita ada 39 orang yang baru, lebih kurang dalam 29 ke 30 orang tadi. Alhamdulillah kita dah settlekan kelas kita Sabtu Ahad. Dan untuk pada yang nak join technical, nak join as a Channelist Society, teknik channel dan contrarian, kita panggil mereka yang pernah belajar dengan teknik channel dan contrarian ni, kita satukan grup dan kita panggil dia Channelist Society. Dan you boleh join abang punya Trend Channel Solution, ada mengadakan kelas teknik channel dan solution ni untuk bulan 7 nanti kita ada satu lagi kelas online kelas boleh nanti kita akan wawarkan untuk you belajar teknik ni. InsyaAllah teknik very simple teknik, tapi ia terbukti dan melahirkan millionaire pun sebenarnya. Macam abang letak dekat FB abang Okey, kita kembali kepada K1. Keadaan sekarang, apa yang kita nak tahu pasal K1 ni? Boleh ke tak boleh nak buy? Nak kena jual ke? Nak hold lagi ke? Nak apa ke? Itu sebenarnya yang kita nak tahu dalam teknik analisa dia. Dan itu juga yang you nak tahu sebagai trader ataupun sebagai investor. Pertama sekali, bila kita nak melihat sesuatu counter, kita kena melihat dia dalam keadaan keseluruhan pergerakan harga tu. Kalau you guna TF 5 minute, you just fokus kat TF 5 minute, you tak tengok lebih TF yang lebih besar, itu agak problem. Pertama sekali, sebagai trader ke apa benda pun, you sebagai dalam saham ni, you kena tengok chart, you kena tengok pergerakan harga secara keseluruhan. Kalau dengan abang lebih melihat kepada daily chart sebagai abang punya main chart untuk kita melihat keseluruhan pergerakan harga itu. So kalau di sini abang lihat connect, asalnya connect ya abang apa hal pun tak tahu dah, hari Jumaat dah lepas. Okey, kalau kita melihat pada K1, nampak kita serius kalau kita melihat pada K1 trend dia, kita akan lihat trend dia dulu. Sebab trend ni penting, kita nak tahu sama ada dia bullish ataupun dia bearish. Sebab kalau you dah beli dalam sesuatu counter dalam keadaan bearish, you punya trading dah jadi lain, trading plan you akan jadi lain. Kalau dia beli pada dalam keadaan bullish, trading plan you lain. Itu kena belajar lah, kena join kita as a Channelist Society lah. Okey, sekarang ni kita lihat K1 secara keseluruhan dia masih lagi bullish. Counter ni masih lagi bullish. Dan kejatuhan dia pada sebelum ni, pada hari Jumaat, dia cover balik dengan kenaikan dia. So trend masih lagi dalam keadaan bullish. Momentum dia, alhamdulillah masih ada momentum yang agak, nak kata momentum yang kuat belum lagi, tapi dia dah ada momentum lah. So kita boleh kaji untuk K1 ni, dan sekarang ni kita anggap yang kita belum buy K1. So sama ada kita nak buy sekarang ataupun macam mana kita nak kaji benda ni. Okay, tadi itu kita cerita pasal trend dia dan momentum dia secara keseluruhan. Untuk kita melihat dia yang secara lebih rapat lagi, lebih dekat lagi, dia close 52 sen. Dia close, kucing abang tu berlari-lari dia close lama-lama kucing abang lagi pandai chat daripada anak abang. Sebab dia selalu ada kat abang. Anak abang bila baca chat, dia tak nak dekat sebelah abang. Okey. Okey. K1 close pada harga 52 sen. Secara psikologi, you tak payah tengok chart pun, you kena ingat psikologi support. Kalau harga close 52 sen, psikologi support you 50 sen. Settle. Setiap nombor bulan merupakan psikologi support ataupun psikologi resistance. Sekarang harga 52 sen, psikologi support you 50 sen. Okey. Yang paling menarik sekarang, kita nak tengok sama ada kita belum beli lagi ni, kita boleh buy atau tak. Itu yang kita nak tahu. Kita banyak pun tak guna, kita nak tahu, you all nak tahu target price dan support. Itu saja. Okey, untuk support dia, untuk support dulu Untuk support dia, psikologi support untuk K1 adalah 50 sen, tapi the next support sebenarnya adalah 49 sen. 49 sen ni, kalau dia break 49 sen below, itu dah terdapat sell signal untuk K1. 49 sen satu support, dan the next support lagi lebih kurang confirm kena kita tak mau beli kalau dia break 48 sen below. 48 sen below, kalau next week dia main 48 sen below,
biar dia drop dulu. Kita belum beli situation kita belum beli, biar dia drop dulu. Dan bila dia drop, kita nak tengok kat mana yang signal buy dia. Tapi kita kena ingat, kalau yang terdekat 48 sen merupakan ada satu support. So kalau as a midterm, you boleh katakan selagi harga 48 sen, kalau you dah buy, you nak hold dia, you hold saja. Tapi kalau kita belum buy, kita nak tahu kat mana kita nak buy. Waktu keadaan sekarang ni kita nak buy dia sebab dia ada 53 sen setengah, tak silap abang, dalam lebih kurang 53 sen setengah dalam keadaan hari Jumaat tadi dia ada sampai 53 sen setengah. Kalau you nak buy sekarang, dia kena break 53 sen setengah ke atas. Dia kena break 53 sen setengah ke atas. That mean 54 sen you punya target untuk buy dia. Orang akan cakap, bang, sekarang harga 52 sen, abang nak suruh saya beli 54 sen. Baik, saya beli sekarang, lagi murah. Bang, abang cakap as a trader. As a trader, you bukan nak beli counter itu harga lagi murah, lagi murah, lagi murah. Trader nak momentum stock momentum tu yang kita nak. Kalau you trader dan you amalkan nak beli, bang, saya nak beli lagi murah, 52 sen ni saya beli dah. Yes, you boleh beli 52 sen, tapi TPU adalah 53 sen setengah. Itu saja. 52 sen, 53 sen setengah. Sebab ada resistor di 53 sen setengah. Kalau you boleh jual 53 sen setengah, yes, it's okay. Belilah 1 juta, 2 juta, 3 juta, lantak you nak beli lah. Tapi kalau you tak boleh, dia tak boleh break 53 sen setengah dan you tak boleh jual 53 sen setengah, itu adalah risk yang you akan tanggung. Sebab tu kita kena tahu risk management kita, risk dan reward sesuatu counter untuk kita masuk. Ini juga kita belajar, kita akan ajar dalam kita punya kelas teknik channel dan kontrarian. So, kalau abang akan beli dia kalau dia break 53 sen ke atas, 53 sen setengah ke atas, sebab momentum dah jadi momentum lebih kuat dengan abang targetkan dia 57 dan lebih kurang 60 sen. 60 sen dan lebih kurang 57. Kalau abang buy dia 53 setengah ke atas, abang akan targetkan dia 57 ke 60 sen. Itu abang punya cara as a trader lah. So support abang tadi, abang dah bagi tahu support you 53 setengah, 54 you beli. You maybe you punya first support tadi 50 sen, dan the second support 48 sen. Nampak tak? First support you 50 sen tapi you punya target 57. Dan sebenarnya you punya target yang you nak dekat 60 sen. So reward you lebih daripada you punya risk dekat sini. Tapi you kena ingat last support you 48 sen. Untuk K1, abang rasa next week you boleh tengok counter ni. Selagi dia berada 48 sen, 50 sen ke atas, kalau you nak buy, macam abang cakap, boleh buy 52 sen setengah. Tapi you punya target yang terdekat 53 sen setengah, lebih kurang macam tu. Tapi kalau lebih cantik, dia boleh break main 53 sen setengah ke atas, you the next target you 57, 60 sen. Untuk ultimate dia, kemungkinan ultimate untuk pada ultimate price pada K1 ni, momentum masih bagus loh K1 ni sebenarnya. You all boleh tengok benda ni. Okey. Ini yang you suka ni, bila TP tinggi-tinggi tu you memang suka. Okey, untuk ultimate K1 ni, kemungkinan besar price boleh bergerak pada harga 80 sen. Ini ultimate yang you boleh target dia. Bila dia sampai ke 80 sen, abang rasa kemungkinan you kena berhati-hati sikit lah. Dan kita akan bagi the new direction kalau counter ni sampai ke 80 sen. Tapi buat masa terdekat ni 57, 60 sen, 63, lebih kurang itu target untuk K1 as long price above 48 dan 50 cents. 50 sen ke atas you boleh target 57, 60 sen, 63 untuk K1. InsyaAllah kalau Allah berikan kita rezeki tak lagi ke mana, tak lagi dia punya alamat, K1 you boleh monitor K1 ni. InsyaAllah kita boleh cubalah. Kalau ada rezeki, kita sama-sama doa kita dapat rezeki pada K1 ni. Kita jumpa lagi. Abang pun dah kering suara, tekak pun dah kering. Macam biasa, rantip kita kali ini sebelum kita close dia, subscribe, share and like. Okay, you please wawarkan kita punya channel ni. Mana jika channel ni membantu you all dalam trade, please wawarkan. Sebenarnya channel ni abang buat ni, abang
abang lebih kepada nak buat dia punya psychology trader sebenarnya. Abang lebih berminat dengan dengan ilmu psikologi trade, psikologi investor, sebab pengalaman yang ada tu alhamdulillah abang boleh curahkan lagi dalam video-video yang seterusnya, bagaimana untuk kita study lagi sebab psikologi trade ni. Okey, kita jumpa lagi insyaallah. Selamat beradu lah. Malam hari ni pun dah pukul 9.30 Nanti abang akan buat insyaallah, jangan takut, sabar. Orang muda sentiasa kena sabar. Video yang abang janjikan portfolio macam mana kita nak teknik untuk kita memperbaiki portfolio yang kita merah tu, insyaallah abang tak lupa janji. InsyaAllah kita akan buat, cuma abang nak buat terbaik punya video untuk bab tu. Abang nak kupas terbaik, abang kena buat lagi kajian-kajian. Semua dia punya isi-isi dia semua dah ada. Cuma abang nak perbaiki lagi, perhaluskan lagi, nak make up lagi, nak bleaching lagi untuk lebih cantik lagi. InsyaAllah video tu kita akan buat juga satu hari nanti. Hari masa terdekat kita still akan buat juga benda tu. Cuma orang muda sabar, orang muda. Orang muda jangan gelojoh, jangan main saham, jangan gelojoh-gelojoh. Okey, kita jumpa lagi. Sabar orang muda.